panduan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka berhadapan dengan situasi begini, mempelajari fiqh di luar daripada fiqh ibadah menjadi kewajipan fardu ain kepada setiap muslim, yang asalnya merupakan fardu kifayah. Tetapi bagi mengelakkan kesesatan, bagi melepaskan diri daripada terpedaya dengan idea-idea yang dilontarkan oleh ideologi dan falsafah-falsafah ini, yang bermaksud untuk menimbulkan keraguan dalam hati kita terhadap ketinggian Islam itu sebagai panduan hidup yang satu-satunya yang wajib kita pegang daripada lahir sampai mati. Maka berdepan dengan keadaan ini, mengelakkan daripada terpedaya, jadi wajib kepada kita mempelajari atau mengetahui tentang fiqh-fiqh yang berkaitan seumpama fiqhud daulah itu, dan juga mengetahui tentang ideologi-ideologi semasa serta ajaran-ajarannya yang menjadi sumber kepada serangan-serangan fikiran terhadap ajaran Islam dan syariatnya. Maka jadi wajib, tanggungjawab kita jadi bertambah dalam kita nak mendalami ilmu pengetahuan Islam itu. Kerana kalau kita tidak mempelajarinya dan tidak mengetahuinya, maka kita tak dapat melepaskan diri daripada terperangkap kepada agenda musuh-musuh Islam minal Yahudi wan Nasara. Jadi pada zaman kita ini, kalau orang itu dia belajar tauhid, fiqh, tasawuf sebagaimana yang dipelajari, mengikut kaedah dan manhaj di zaman sebelum jatuhnya khilafah Uthmaniyah itu, maka kita akan dapati pada hari ini orang Islam yang berfahaman komunis. Di Yaman, di Asia Tengah, di Rusia, orang Islam tapi berfahaman komunis. Kita akan dapati di Indonesia orang Islam yang berpidato mempertahankan fahaman anti hadis, sedangkan fahaman itu daripada fahaman orientalisme, yaitu fahaman yang mengkaji dunia ketimuran, terkhususnya agama Islam dan tokoh-tokohnya, bagi menyelidik kelemahan-kelemahan yang ada. Sekiranya tiada, maka diada-adakan supaya menjadi bahan bagi menyerang akan ketinggian dan keagungan Islam itu yang bertapak di dalam hati golongan yang beriman. Jadi kita akan temui pula dalam negara kita orang Islam, di dalam negeri Mesir orang Islam yang mendukung fahaman sosialis. Kita akan temui di Syria lebih dahsyat lagi orang-orang Islam seperti Syria dan Iraq yang mendukung fahaman sosialis yang mendekati fahaman komunis, dan di Malaysia orang-orang Islam yang mendukung fahaman nasionalis dan fahaman liberalis. Dan ini semua adalah kesan daripada kegagalan menggarap pengajian Islam itu secara yang lengkap dan menyeluruh, termasuk di dalamnya mengetahui tentang persoalan fiqhul daulah. Jadi kena belajar. Jadi kita tak boleh ambil ringan dalam soal ini, kerana kita bukan sahaja nak jaga akidah kita, tapi nak jaga akidah keluarga kita, nak jaga akidah zuriat dan keturunan kita. Fala mafarra lana, tak ada jalan keluar, tempat untuk mengelak lagi, illa an najlisa fi mithli hadzal majlis, ialah kita duduk dalam majlis seperti ini, wa natafaqqah, dan kita memperdalamkan pengetahuan kita fi furu' hadzal din, cabang-cabang agama kita ini, yang alladzi kana min qablu, yang di zaman yang lampau, laisa la yakunu mafruḍan lana, tak jadi wajib kepada kita, walakin fi zamanina hadza, pada zaman kita ini, sara faridatan min al-fara'id yajibu alaina an nata'allam wa natafaqah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan mempelajari dalam kesempatan sebulan sekali ini sistem buku karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kita ambil buku ini kerana buku ini dikarang oleh seorang ulama siasi. Jadi kalau kita nak tahu dalam sesuatu ilmu, kita mesti mencari penulisnya orang yang mengkaji dan mendalaminya secara yang praktis. Ketika itu dia akan mengetahui cabang-cabang yang halus, perkara-perkara yang mendadak, yang terselindung, yang tak mungkin diketahui apabila seorang itu mengkaji secara teoretikal semata-mata. Tetapi apabila dia menceburi dalam bidang itu, maka dia akan mengetahuinya. Sebab itu berbeza hukum-hukum muamalat yang dicetuskan oleh Al-Imam Abu Hanifah lebih ringan berbanding hukum muamalat yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kerana Imam Syafi'i bukan seorang pedagang, tetapi Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Maka berdasarkan kajian hukum dalam bidang muamalah, termasuk dalam khususnya persoalan buyuk, iaitu jual beli, daripada mazhab Hanafi lebih ringan, lebih praktikal dan lebih semasa. Sehingga banyak pendapat-pendapat fiqh dalam bidang-bidang ini terpaksa diambil daripada hukum fiqh dalam mazhab Hanafi. Contoh dalam masalah zakat. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, mesti dengan beras atau makanan ruji. Tetapi dalam mazhab Hanafi boleh digantikan dengan nuqud, dengan harga, iaitu nilai mata wang. Jadi hukum dalam mazhab Hanafi lebih